Salam sejahtera Malaysia. Saya duk tunggu apakah reaksi daripada peguam yang Najib pecat itu, yang Najib gugurkan itu. Saya nak tengok apa reaksi, apa komen dia. Dan saya fikir seluruh rakyat Malaysia pun mau tahu apa dia punya perasaan. Wih, malunya digugurkan di saat akhir. Entah. Lepas tu peguam, ada satu artikel kemarin diterbitkan, ada seorang peguam yang menulis di Malaysia Deadline. Kamu boleh carilah berita itu. Saya sudah juga kongsi berita itu di dalam video saya. Dia kata ada beberapa sebab sahaja, mesti bersebab kenapa Najib Razak gugurkan. Kenapa seorang anak guam gugurkan peguam? Antaranya tak mampu bayar. Kedua, dia rasa peguam itu bolehkah kata dah tak guna. Lepas itu macam-macam lagi lah. Tapi semua yang ditulis, contoh-contoh kenapa, sebab-sebab itu, satu pun tiada dalam diri Najib. Tak mampu bayar, Najib mampu. Semua pun dia mau. Okey. Jadi kenapa dia pecat peguam dia? Akhirnya peguam ini buka mulut. Akhirnya dia pun buka mulut dan dia pun mulailah bercerita hal yang sebenar. Apa yang terjadi sebenarnya? Okey, akhirnya Zaid buka mulut dan dia mulai memberi komen kenapa dan apa perasaan dia. Zaid berkata, kami dah lakukan yang terbaik, tapi keputusan mahkamah sukar dipercayai. Persoalan saya daripada tajuk ini ialah, kalau Zaid sudah lakukan yang terbaik, kenapa Najib gugurkan dia? Mungkin terbaik lah, kan terbaik. Tapi setelah gagal dapat penangguhan, dah tak terbaik. Peguam Zaid Ibrahim berkata, firma guamannya yang baru telah dilantik telah melakukan yang terbaik selaku peguam Najib Razak dalam kes rayuan SRC International melibatkan dana sebanyak 42 juta ringgit Malaysia itu. Katanya, keputusan mahkamah menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mengemukakan bukti baru sukar dipercayai. Apa yang sukar dipercayai pula? Ada 5 hakim Mahkamah Persekutuan, semua bijak, pandai. Ada 5 hakim yang perah otak, buat keputusan, buat kesimpulan bahawa bukti itu tak relevan. Apa yang kamu persoalkan ini? Jangan persoalkan. Kamu sedang mempersoalkan hakim Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan ini sepatutnya bagi saya tidak muncul daripada seorang peguam-peguam yang profesional. Dalam satu kenyataan panjang lebar hari ini, Zaid berkata dia yakin bahawa bukti baru yang ingin dikemukakan Najib mempunyai kesan umpama nuklir terhadap rayuan itu selepas meneliti material berkenaan. Katanya, kami percaya bahawa permohonan itu berasas dan sangat menarik. Malangnya mahkamah dalam kebijaksanaannya tidak fikir begitu. Tahu pun tak relevan kata mahkamah. Adalah sukar dipercayai bahawa mahkamah tertinggi negara ini akan menafikan hak Najib untuk mengemukakan bahan yang relevan dan bukti yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan, kata Zaid. Mahkamah dah kata tak relevan. Zaid seorang. Zaid hanya seorang yang kata tak relevan. Mahkamah ada 5 hakim kata tak relevan. Jadi macam mana pun Zaid, engkau tetap kalah juga. Lepas itu sekarang banyak orang duk sibuk nak serang ketua hakim negara. Ingat, bukan seorang ketua hakim saja, bukan hanya ketua hakim negara yang buat keputusan. Ada 5
Hakim yang buat keputusan. Yang korang nak sibuk-sibuk pergi serang ketua hakim negara, apa hal? Zaid Ibrahim pun agaknya dia lupa bahawa di Mahkamah Persekutuan ada 5 hakim. Ada 5 hakim. Otak si Zahid hanya 1. Otak hakim ada 5. Jadi mana yang relevan? Permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru itu adalah berasaskan bahawa hakim perbicaraan kes iaitu Muhammad Dazlan Muhammad Ghazali mempunyai konflik kepentingan berikutan jawatannya sebagai Peguam Am di Maybank sebelum ini. Itu sajalah dia punya modal sebenarnya. Mereka mahu jadikan supaya si Najib boleh terlepas dengan hanya kata keputusan itu dibuat oleh orang yang ada konflik of interest. Tapi kesalahan Najib tetap salah. Walaupun Hakim Nazlan memang mungkin pernah ada sejarah dengan Maybank, tapi itu tak memadam kesalahan Najib. Bagaimana mungkin jawatan si Hakim Nazlan boleh memadam kesalahan Najib? Mungkin dia boleh padam di dunia, tapi di akhirat nanti kau jawablah. Kau jawablah. Najib kata dia banyak tolong orang, CSR, Corporate Social Responsibility dan sebagainya. Tapi pernahkah terfikir bahawa wang itu juga yang bakal membantu orang-orang susah juga? Wang itu juga yang bakal membantu fakir-fakir miskin. Wang itu juga yang bakal membantu janda-janda, balu-balu. Wang itu juga yang bakal janda-janda pula, maafkan saya, tersilap kata. Balu, bukan janda, balu ya. Wang itu juga yang membantu asnaf. Wang itu juga yang membantu, ramailah boleh dibantu. Jadi kau jawablah nanti. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya betul-betul tidak setuju dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, yang cuba menekan Hakim Persekutuan, yang cuba menekan keputusan. Saya langsung tak setuju. Kita harap adalah keadilan untuk Najib. Kalau dia betul, kalau dia tak bersalah, pastikan dia dibebaskan. Tapi kalau dia bersalah, pastikan masukkan ke penjara. Adil untuk semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.